محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi. Lebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada tuan pengerusi pengerusi setiausaha dan semua AJK yang terlibat dan jemaah surau yang menjemput. Jadi kita pertemuan yang kali kedua dan tajuk suka untuk kita cerita usul dulu tajuknya. Tajuk kelas kita ni kita sebut Tadabbur Quran. Mungkin baru ada yang baru hadir. Kita dah terangkan beberapa ayat tentang tadabbur ni supaya kita faham kelasnya ni, konsep dia tadabbur. Jadi itu yang nak diketengahkan dan pembelajaran dia begitulah. Saya bacakan ayat-ayat Quran. Jadi kita akan telusuri ayat demi ayat yang sedang kita berbincangkan. Dan sebelum itu tentang makna tadabbur, saya ulang dulu balik tentang makna tadabbur. Kalau siapa ada handphone yang ada Quran, buka Quran. Siapa yang ada mushaf boleh buka. Tapi bagi yang uzur macam yang dia baca, tak apa. Mudah Allah berkati kita semua. Dengan kadar yang ada ni, kita kalau boleh kita nak sama-sama lihat jelajah ayat tu. Saya tengok ayat kan, bila saya seorang tengok ayat dan saya baca, saya pula hafal. Dengan orang yang dia tak hafal, jadi dia nak touch ayat tu tak nampak apa yang saya nak terangkan. Sebab tu kalau boleh ringankan, cuba kita tengok aja apa yang ada. Tapi kalau agak-agak ni saya akan tulis juga ayat, poin-poin dalam ayat yang penting untuk kita faham kalimah dia lah. Baik, tentang tadabbur ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Istilah tadabbur tu adalah daripada Al-Quran sendiri. Dalam surah Sad. Surah Sad ayat yang ke 29. Jadi surah ni dia ada nombor. Dan nombor ni sebenarnya tauqif. Maksudnya dia memang disusun secara wahyu. Surah nombor 38 contohnya. Ayat dia ayat 29. Macam mana surah ni bernombor 38? Jibril yang susun, Allah yang susun. Susunan ayat Quran ni bukan kita reka ikut susun sendiri-sendiri, melainkan melalui wahyu. Jadi kenapa surah Fatihah nombor 1? Allah yang susun surah Fatihah nombor 1. Kenapa Baqarah nombor 2? Itu adalah ini sunnah daripada Allah. Jadi sama juga kita sebut surah 38 ni maknanya surah Sad. Dalam Quran tu nama dia surah Sad. Surah tu nombor dia 38. Ayat yang ke-29. Jadi kita tengok firman Allah tu. Muka surat 455. Kalau ada boleh tengok dalam handphone, boleh jadi note, take note kan. Kalau terjemahan tak ada ada handphone. Jadi ayat tu Allah SWT berfirman, boleh ke? Kalau saya baca ni boleh follow. Tak apa, saya baca dulu. Jadi perkataan dia bahasa Melayu dia tadabbur. Arabnya tadabbur. Tadabbur. Mana lupa perkataan tadabbur? Surah ni, ayat ni. Dalam ayat ni ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika. Allah firman dengan kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun anzalnahu ilaika, kemudian mubarakun. Betul tak? Kan? Surah ni. Ni rangkap pertama. Jadi kita baca Quran tadabbur ni,
baca tertil satu-satu. Setiap Quran tu dalam satu ayat, dia ada rangkap demi rangkap. Kalimah demi kalimah yang kena lihat fusilat, kena diperjelaskan satu-satu ayat dia. Ini dalam dia tadabbur, saya kita nak tengok. Contohnya ayat ni. Kitabun, Allah kata, ini adalah sebuah kitab. Jadi kita pun banyak bahasa kita ni, bahasa Melayu, yang asal daripada Arab. Kita dah jadi Melayu lah. Jadi jangan takut, jangan bimbang bila nak bincang bahasa Arab sebenarnya. Kadang-kadang saya bimbang juga kan. Dengar ustaz ni nanti kelas-kelas apa ada belajar bahasa Arab, nahu sikit semua dah lari dah, tak nak dengar kuliah. Padahal tak ada tanya pun. Tahu free je. Dia bukan macam nak jawab exam tu nanti cikgu tak tanya pun. Kita macam tu. Jangan rasa macam tu. Dekat, sebenarnya bahasa Arab dekat dengan kita. Contohnya macam ni. Ni perkataan ni dah tahu kan apa makna dia? Kitab. Cumanya selama ni kita sebut kitab. Apa kitab? Kalau buku lain tu kita sebut kitab tak? Kitab juga. Bukan Quran saja kan? Jadi apa itu kitab? Secara bahasa kita nak kena pecahkan lagi. Maksud kitab ni sebenarnya apa? Kitab daripada perkataan apa? Kataba. Kataba ni maknanya tulis, menulis. Kataba maknanya menulis. Kalau orang tu sedang buat tu, ni dia sedang menulis, dia telah tulis. Kalau orang tu sedang tulis, yaktubu, bahasa Arab dia. Tak apa, ni saya bagi contoh je. Yaktubu. Kalau yaktubu ni maknanya dia sedang tulis. Kalau kataba, dia telah tulis. Bila sebut kitab, ini dia punya kata penamaan daripada perbuatan tu. Dan perkataan kitab ni, iaitu tulisan yang disebut perbuatan kitab ni, tulisan ni sifat dia mesti banyak dan terkumpul. Bila sebut kitab, maknanya hasil tulisan yang banyak dan telah pun dikumpulkan dalam satu tempat. Kita kat rumah kan, kita berselerak tulis sikit sana sini kan. Kemudian kita himpunkan, contohnya hasil tulisan saya daripada tahun 2012 sampailah contohnya. Bila dihimpun tu nama dia, bila himpunan tulisan yang dihimpunkan tu, itulah nama dia kitab sebenarnya. Seperti kata kitab pun maknanya jamak maksudnya, jam'un, mengumpul sesuatu iaitu dalam bentuk tulisan. Jadi di sini Allah nak kata kitabun. Dalam ayat tu, ini adalah sebuah himpunan tulisan. Apa dia tu? Apa sebuah himpunan tulisan? Quran. Ayat masuk Allah yang ni. Orang Arab ni dalam bahasa Arab lah, kalau jumpa perkataan mula-mula, ada tak belajar tanwin dalam tajwid? Tahu kan? Ada perkataan diakhiri dengan baris. Ni tanwin. Kita bagi baca kitabun. Dapat tangkap. Jadi bila ada perkataan yang berbaris tanwin dalam ayat, duduk depan sekali. Ayat ni mula dengan perkataan berbaris tanwin ni, kitabun. Maknanya orang Arab dah faham dah. Di sini ada satu perkara, ada kalimah yang tak perlu sebut. Ada kalimah yang tak perlu disebut tapi mereka tahu ada. Iaitu apa dia? Ini adalah Al-Quran. Dia sebut Al-Quran kat sebelah ni. Bacaan ini. Jadi Quran ini asalnya adalah himpunan tulisan. Itu Allah nak maksudkan. Itu Allah nak maksudkan dalam ayat ni. Allah nak bagi tahu himpunan tulisan Al-Quran ni asalnya kamu tak boleh baca. Bila kita boleh baca, nama dia Quran. Quran daripada pecahan makna qara'a. Qara'a baca. Kan? Kalaulah kita bila baca terjemahan, kita buka ayat ni, kita terus kata, ini apa? Ini Quran lah. Sedangkan Allah, kalau Quran, Allah kata apa kat sini depan ni? Quranun terus. Kenapa Allah tak guna nama Quran tu kat sini? Tapi Allah guna kitab. Inilah tadabbur, kita nak fikir. Kenapa kat WhatsApp kan, bila ada soalan kita pun fikir kan? Kan? Apa lagi? Soalan-soalan media aku kita fikir. Tiba-tiba soalan ini, firman pencipta kita tak nak fikir apa pun.
Jadi cuba ambil masa sikit fikir. Itulah maksud dia. Tadabbur nak mengajak kita fikir, mudah-mudahan dapat manfaat daripada satu yang paling mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Quran. Jadi kat sini Allah nak maksudkan bukan Quran yang kita baca lagi, tetapi sebelum kita boleh baca Quran tu, Quran ni adalah asal daripada apa? Sebuah himpunan tulisan yang ditulis oleh siapa? Qalam Allah. Pena Allah dalam hadis Nabi. Yang terhimpun di mana? Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Kan? Kemudian dihimpun, dijaga dengan rapi, tak siapa boleh sentuh dia. Dan kemudian Allah turunkan pada bulan Ramadan. Permulaan turunnya Quran turun di Baitul Izzah, di langit dunia. Dan kemudian Allah utuskan siapa? Jibril ni untuk wahyukan selama berapa tahun pula? 23 tahun pada siapa? Rasul yang Allah pilih, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kitab maksudnya itu. Dan sekarang hasil daripada proses yang sungguh payah daripada tempat yang jauh, kan? Dan sampailah pada kita hari ni, kita dapat macam mana? Mudah je dapat. Ada kat tangan kita je. Boleh buka macam tu je. Sedangkan proses ni Allah nak suruh kita cuba kamu ingat proses ni. Proses ni proses yang sangat-sangat agung. Bulan yang turunnya Quran jadi bulan mula. Nama dia bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian malam turunnya Quran ni pula pada bulan tu, malam tu jadi malam yang paling istimewa. Malam apa? Lailatul Qadar pula. Bukan main. Kan? Hebatnya. Kemudian setelah turun tu kepada Rasul tu buat apa? Dia bekerja separuh mati nak sampaikan Quran tu kat kita. Kan? Kerja separuh bukan separuh mati, sampai begitu bermati-matian. Untuk akhirnya selama 23 tahun sempurnalah wahyu ni jadi panduan umat. Kalau tak ada Quran, kita agak-agak apa jadi? Sesat, tak tahu. Ada ayat. Ni kena masuk ayat sebenarnya. Saya takut nak masuk ayat lagi. Nanti jadi berat banyak. Jadi ayat tentang ini Allah kata huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang utuskan pada golongan yang buta huruf itu rasul daripada kalangan mereka, yang mana rasul tu baca ke atas mereka ayat-ayat Allah ni. Dan sampai akhir ayat Allah kata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka sebelum dapat kitab ni, manusia ni semuanya sesat. Semuanya tak ada jalan hidup yang benar. Semuanya batil. Jadi bila kita sebut kitab lah ayat ni, itu pertama. Maka kita boleh pandang remeh tak kitab ni? Tak boleh. Kita baca komik Doraemon contohnya, budak kecil kan. Dia nak baca, dia nak faham ke, dia nak gelak, dia nak rasa tak? Ada perasaan dalam satu buku, satu himpunan tulisan. Doraemon tu komik tu, himpunan tulisan lah. Yang ditulis oleh pengarang dia siapa? Nama dia Akira Toriyama, contoh. Kan? Akhirnya best seller tak? Beli kan banyak kan? Dan bila beli tu kan, beli tu ditatap tak? Ditatap tak sampai seluruh isi dia tu dapat masuk dalam jiwa. Dia ingat cerita kan? Istimewa kan? Maknanya menunjukkan kitab ni dihargai lah. Sekarang ni kitab ni pula macam mana? Proses dia ni sama tak macam proses Domek tadi tu? Ni tak ada perbandingan. Maknanya dia lebih wajar untuk ditatap, difahami, dibaca sungguh-sungguh, dijaga macam tu kan. Jadi ini pertama. Sebab itu Allah kata inilah sebuah himpunan tulisan. Allah tak sebut Quran, tapi Allah nak bagi nampak sesuatu yang sebelum kamu boleh baca, dia luar biasa, dia biasa. Hari ni manusia rasa biasa-biasa je. Dia boleh pandang macam tu je sebab Quran jadi mudah. Sedangkan zaman Quran masa turun, sahabat menunggu-nunggu ni. Nabi bila tak ada wahyu, Nabi rasa apa? Bila tak ada wahyu, agak Nabi senang hati tak? Gundah gulana. Ada Nabi pernah berapa lama tak dapat wahyu? Ada yang kata sebulan, kan? 2 minggu, lebih 2 bulan. Lalu Allah pujuk Nabi turun surah apa? Wadduha.
wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka. Tidaklah Tuhan engkau meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan dia tak benci turun wahyu. Nabi rasa kembali bercahaya, bersinar balik. Sebab apa Nabi rasa sedih tu? Sebab Quran ni. Jadi hari ni kita macam mana dengan Quran ni? Yang pertama, nak tadabbur dia. Rasa sedih tak? Tak baca sehari. Okey, pertama baca dulu kan. Quran ni Allah perintah baca kan. Pernah tak rasa bersalah? Sehari tak baca rasa sedih. Hari ni seolah-olah kita ni dulu ada tak pernah dapat surat cinta. Sekarang ni tak pakai dah tu dah. Zaman dulu rasa benda tu kan. Sebulan kan nak dia punya apa? Orang dia, kekasih dia jauh. Mai utus surat. Zaman mak saya tu lah kan. Surat tu bukan main wangi dengan tulisan lawa kan. Simpan. Buat kenangan koleksi kan. Tiba-tiba tak surat tu kadang-kadang kalau tak sampai, dia tak bagi, dia buat apa? Tak, dia susah hati. Cara dia buat apa? Nak bagi hati dia tu tak gundah gulana, dia ambil surat lama tu baca balik. Senyum seorang-seorang. Betul? Ya Allah. Punya rasa kan? Punya dia rasa. Hari ni bukan itulah, hari ni moden apa dia? Hari ni handphone je sekarang, WhatsApp. Betul tak? Kejap-kejap berapa minit cuma perasan tak tangan kita ni? Tengok WhatsApp. Kejap-kejap tengok WhatsApp. Dia gundah gulana bila tak tengok WhatsApp. Pernah tak kita gundah gulana tak tengok Quran? Tak apa nak kuat. Jadi maknanya hati dah apa tu? Hati banyak hitam. Betul lah tu. Hati dah terkunci dah tu. Dah terkunci sikit-sikit dah tu. Jadi tak sama dah kita ni. Tapi kita ni sebut Rasulullah, sebut sahabat kan. Tapi jiwa tak sama pun macam mereka. Tak sama. Anta man ahbabta. Engkau sama nanti di akhirat kita bangkit bersama dengan orang yang kita cinta. Maksudnya apa? Hobi kita sama, cita-cita sama, perasaan sama. Tapi perasaan Nabi macam ni dengan Quran. Perasaan kita lain dengan Quran. Agak-agak macam mana? Sama ke? Macam mana tu? Faham? Jadi sekarang ni Allah nak kata, bila sebut kitab, maknanya apa? Betapa mahalnya kitab ni. Manusia agungkan buku-buku kan, semuanya ni. Sekarang ni yang Allah nak kata, kitab yang berjuta-juta bahan cetakan dalam ni, sampaikan hari ni cetakan secara digital, nama dia Facebook. Book tu apa? Buku tu kitab lah, bahasa Inggeris. Ramai tak manusia sibuk kat situ. Itu catatan peribadi dia. Dan ditatap catatan manusia lain. Kan? Sampai ditinggalkan, yang ni. Sehari tak buka tu, tak lengkap hidup. Yang ni tak buka, tak ada masalah. Satu. Bila buka pula, apa lagi? Tiba-tiba datang catatan tu, yang lain lah. Kita baca tak sungguh-sungguh isu tu dalam WhatsApp. Isu dalam WhatsApp tu banyak kan isu kan. Kita satu-satu kita bilik. Kadang-kadang okey, ni macam best, kita pun buka detail tak kita baca. Detail kan? Detail. Sedangkan benda tu ada kaitan dengan kita kadang-kadang. Tak pun. Sekarang ni dalam Quran ni semua, ini kita baca dengan detail tak? Data tak dengan detail? Sampai faham. Isu ni tak ada kaitan dengan kita dalam Quran ni. Semua dalam Quran 6,230 ayat semua kaitan dengan kita yang nanti kita akan rasa benda tu bila lepas mati. Sedangkan isu dalam tadi tu yang kita duk belik dan kita tekan link dia tu, baca sampai habis. Oh ni, kadang-kadang tak perlu pun tak tahu berdosa tak? Tak tahu tak berdosa langsung. Yang ni tak tahu boleh dosa tak? Boleh dosa, Allah cela. Agak-agak macam mana sekarang ni? Ini satu benda. Jangan ditakut-takutkan benda tu lah. Itu kadang-kadang salah faham juga. Kadang-kadang hanya apa? Takut sangat dengan Quran, semuanya tak boleh hanya suci dalam debu juga. Itu halangan juga. Baik, sekarang kita nak tengok. Sekarang Allah kata, kitab ini kami turunkannya. Kan? Anzalna maknanya apa? Kami turun. Allah turun. Okey. Allah turunkan kitab ni. Sekarang. Bila benda yang dari bawah dengan dari atas mana lebih mulia? Kan? Atas. Betul Dari atas ke
ke bawah. Yang di bawah ni perlukan apa? Kita selalu makan makanan daripada mana? Nasi daripada mana? Daripada atas ke dari bawah? Bawah, kan? Banyak makanan kita tumbuh daripada bumi kan, yang kita makan. Tapi tanpa benda ni, makanan tu kita tak dapat makan. Apa dia? Yang daripada atas. Hujan. Sekali kemarau sebulan agak-agak ada lagi tak? Cukuplah Allah bagi sebulan je, langsung tak hujan satu dunia. Agak-agak apa jadi? Bukan demam je, ke buluh, ramai dah habis dah. Penyakit macam-macam dah. Betul eh? Itu contoh. Jadi hujan ni turun membasahi bumi, dihidupkan apa? Sumber makanan manusia untuk kuatkan tubuh badan. Betul? Quran ni turun pula, kan? Umpama hujan juga. Untuk apa? Hidupkan iman manusia, roh yang mati tu. Seperti Allah kata, kami turunkannya. Okey. Kepada siapa Allah turunkan? Rasulullah ilaika, kepada Rasulullah. Sebab tu Allah kata Quran, kitab ini penuh dengan keberkatan. Keberkatan Quran. Baik, macam mana kita nak dapat keberkatan Quran? Macam mana nak dapat? Letak Quran, ambil Quran, letak dalam ni, bawa ke hulu pilih. Jawapan dia kat mana? Jawapan dia dalam ayat ni juga. Tengok Jadi sekarang ni Allah kata kami telah turunkan kitab ni kepada Muhammad penuh dengan keberkatan. Nabi buat apa dengan kitab ni? Nabi sampaikan. Sekarang ni ayat seterusnya, apa kita kena buat? Allah kata liyad dab baru. Liyad dab baru. Ni perkataan ni lah perkataan apa? Tadab. Ya. Cuba. Liyad dab baru apa? Ayatihi. Ayatihi. Ayat ni maknanya apa? Quran lah. Ayat-ayat dia ni. Ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Apa kita kena buat? Allah bagi Quran dekat Rasul. Rasul dah buat kerja dia tak? Dah. Kalau tak ada kat depan mata kita hari ni. Apa kerja kita? Kerja kita pula. Kerja kita sedang tak selesai lagi sebab kita belum mati. Rasul dah selesai dah dengan amalan dia. Dan para sahabat juga dah buat kerja dia. Sekarang ni kita yang masih hidup. Sebab ayat ni untuk kita masih hidup. Apa yang kita kena buat? Liyadab. Li ni makna dia apa? Li ni makna dia? Dalam terjemah dia kata apa? Apa makna dia? Bukan, li. Ada tak dalam tu? Tengok perkata. Ada kan? Apa makna dia? Agar ataupun dalam lain? Supaya. Jadi tujuan Quran turun. Jadi kita soalan tanya, apa tujuan Allah turunkan Quran kepada Rasul? Untuk kita? Apa kita kena buat? Supaya. Siapa ni? Siapa? Mereka kan? Kenapa dia kata guna mereka? Siapa mereka? Mereka ni siapa? Allah guna third party ni, orang. Sebab apa? Dia umum. Sebab Nabi tak jumpa mereka-mereka ni. Siapa mereka-mereka ni? Kita lah. Dan mereka sekarang yang masih hidup, mereka kena buat apa? Tadabbur lah ayat dia. Dah buat belum kerja ni? Sekarang. Tu nak buat lah. Kita kena tadabbur Quran. Amanah Quran dengan kita, tanda kita ni, kita takut kita dipertanyakan. Kita bimbang, rupanya ni, Quran bukan jadi hujah yang bela kita. Rupanya Quran dakwa kita. Nabi suruh baca Quran. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang pada hari kebangkitan untuk beri syafaat apa ni? Nak tolong. Tolong siapa? Ya ke? Tolong kita. Allah tak sebut tolong secara umum. Allah kata, Nabi kata ashabi. Syafi'an li ashabihi. Maksud dia? Ashabihi maknanya? Kalau saya kata ni ana sahibul jihaz. Hatif. Saya sahabat ni. Saya pemilik. Sahabat Rasulullah. Apa maksud dia? Kenapa layak dia digelar sahabat Rasulullah? Ya ke? Abu Jahal hampir juga. Duduk depan Nabi je. Rumah dia, jiran Nabi. Bukan Abu Jahal. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dan Ummu apa? Kan? Jadi kalau sekadar dekat dengan Nabi, bukanlah. Kenapa digelar sahabat? Pertama, bila sebut sahabat maknanya apa?
Ketika Nabi susah, dia ada tak? Dia ada, dia bantu. Bahkan dia korban semua untuk roh. Sebab tu mereka layak digelar sahabat Nabi. Jadi dia sehidup semati dengan Nabi. Susah senang dengan Nabi. Satu, semuanya sama je. Macam mana kita pula nanti nak digelar sahabat Quran? Sebab Nabi kata kalau siapa yang baca Quran dan jadi sahabat Quran je yang akan dapat pertolongan daripada Quran tu. Syarat dia jadi apa bukti kita sahabat Quran? Sebenarnya kita ni sahabat Quran ke sahabat WhatsApp? Sahabat Quran ke sahabat handphone? Sahabat dunia tu banyak. Sahabat Nabi dia faham apa yang Nabi nak kan? Dia faham semua. Dia tahu, dia nak selidik, dia tahu apa yang Nabi tak suka, dia akan elakkan, dia akan tinggal. Apa yang Nabi suka, dia ikut. Sahabat Quran, kita tahu tak apa yang Quran suruh? Banyak dalam Quran. Kita tak faham. Kan? Yang Quran perintah pun banyak kita buat, kita pun tak faham. Adakah kita sahabat kalau macam tu? Jadi macam mana? Banyakkan soalan, ni baru sikit je ni, satu ayat je ni. Kena belajar ni. Ni baru satu ayat je. Saya tak masuk pun ayat lain ni. Ini je. Ayat Quran ni mukjizat. Tengok, baru satu kita sentuh. Kalau kita bersentuh betul-betul, kita berhenti kat ayat ni. Tak payah pergi ayat lain. Cukup dah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalaulah surah ni je turun kepada manusia dan dia hargai betul-betul surah ni, dia tadabbur surah ni, lakafat cukuplah untuk mereka ni masuk syurga, dapat bekalan selamat. Apa dia? Wal asr. Imam Syafi'i kata surah tu je. Satu surah je. Tapi malangnya apa? Ada 6,236 ayat. Ada 114 surah. Dah turun. Ramai manusia masuk neraka juga. Dalam Quran sebut apa? Kathiran minan jinni wal ins. Ramai yang jin dan manusia masuk juga neraka. Sedangkan Quran, Imam Syafi'i kata kalau ayat satu surah ni je pun cukup dah. Tapi bukan satu surah. Berapa banyak? Punya rahmatnya Allah kata. Lepas satu-satu turun. Lepas satu-satu. Tapi satu pun kita tak ambil peduli nak faham langsung. Kan? Hati kita ni ke lain. Langsung tak ada kat Quran ni. Sampai kan akhir punyalah teruk sampai macam mana? Sampai tak rasa bersalah langsung pun. Tak faham Quran. Tapi bila tak faham bahasa Inggeris, mak dia pun dah bimbang anak dia nanti hantar tuition kan? Anak dia tak faham Quran, pernah hantar tuition tak? Sampai faham. Sepatut kena buat begitu, kita mak bapak. Maknanya mak dia bimbang musibah apa? Musibah dunia lebih besar daripada akhirat. Betul tak? Setuju tak? Kalau tak setuju, saya ada banyak ayat lagi. Saya simpan ni, tak nak bagi lagi. Bincang satu je dulu ni. Jadi sekarang ni, apa tugas kita dengan Quran? Tanda kita hargai himpunan tulisan yang mula yang Allah turunkan kepada Rasul ni. Penuh keberkatan ni. Macam mana, apa jalan kita? Tadabbur ayat-ayat dia. Ini, dan tadabbur ni buat sambil lewa ke, buat sungguh-sungguh berterusan? Macam mana tahu berterusan? Macam mana kita tahu berterusan? Menurut ayat ni je. Sekarang saya fokus kita ayat ni je. Tengok, satu ayat dapat banyak benefit tak kalau kita faham satu-satu kerangka? Ya. Kenapa saya tahu kita kena buat berterusan? Ayat ni je beritahu. Sebab yadabbaru ni perbuatan ni dalam bahasa Arab, dia fi'il mudhari' istimrar. Selagi kita hidup, kita kena tadabbur Quran. Bila nak pencen tadabbur ni? Mati nanti. Selagi kita masih hidup, kita wajib kena buat apa? Ni arahan ni. Supaya ni Quran turun. Supaya ni. Mereka tadabbur ayat dia. Okey. Jadi dia berterusan. Dan perlukan pengorbanan besar tak? Perlu tak? Tengok, berkerutkan semua kan? Biar saya tanya soalan kan? Yalah macam itulah dengan Quran. Kalau Quran ni turun, hanya untuk, apa dia? Dibaca, tutup. Tak adalah Nabi berjuang sampaikan Quran ni. Cukup sekadar tu je. Tak ada sampai kat kita macam tu. Jadi, perkataan tadabbur ni sendiri dah berat dah makna dia. Yang terbaru. Bila ada syaddah macam ni, tandanya perkataan ni berat. Perbuatan ni nak buat, dia bukan mudah. Dia susah. Tengok ni. Sekarang satu ayat. Susah ke senang? Tak belajar susah lah. Saya berterang sampai saya belajar lah. Saya tahu struktur kalimah ni. Apa rahsia dia? Ada ni. Sebab apa? Tanwin. Ni. Dia ada mubtada' ni
Mubtada' mahzuf. Ini dia punya khabar. Macam tu. Pentingnya. Dan ni saya tahu lam ni li ta'liliyah, dia arahan. Kalau kita baca sekali tengok terjemahan, perasan tak ni arahan kita? Tak. Supaya tujuan Quran turun, li ni ta'liliyah fungsi dia. Dan kita tahu ni fi'il mudhari'. Mudhari' maknanya benda yang sekarang senang buat dan terus kena buat. Sebab apa? Sebab perkataan yadabbaru ni fi'il mudhari'. Itulah fungsi dia. Jadi kalau kita yang sekarang rupanya dah terlalai dengan benda ni. Sekarang baru tersentak dan sedar. Ya Allah, rupanya benda ni penting. Saya ingat dulu CO2 tu penting. Tahu sains tu penting. Saya pun belajarlah sampai CO2 apa? CO2. Kalau saya buat simbol ni, semua orang tahu. CO apa? Pandai kan? Sebab kita dulu nak lulus exam, hafal ni benda ni. Tiba-tiba yang ni, kita tak nampak exam ni lagi penting. SPM, CJ Padang Masyar kita. Kan? Habis buta semua dah. Sedangkan ini kita sepatutnya lebih tak ambil berat tahu. Rugi tak? Rugi besar kita. Lepas tu, satu lagi ayat ni, kesan daripada tadabbur ni barulah dapat apa? Ayat seterusnya. Waliyatazakkara. Kedua Allah nak. Tujuan kedua Allah kata waliyatazakkara. Ulul albab. Betul ayat tu? Dan jadi pertama, ini sebuah kitab himpunan tulisan yang ada berapa ayat? 6,236 ayat himpunan dia. Berapa lama turun? 23 tahun turun. Dengan penuh perjuangan. Kami turunkan kepada siapa? Seorang yang terbaik. Rasulullah Allah pilih. Dan kerana perjuangan Nabi inilah, keberkatan dah nak sampai kepada umat ni. Macam mana cara mereka nak dapat keberkatan? Tadabburlah ayat-ayatnya. Untuk dapatkan apa? Yatazakkur. Apa ni? Pelajaran. Jadi cara nak dapat pelajaran Quran, apa jalan dia? Tadabbur. Dapat pelajaran tak? Pelajaran ni maknanya menghasilkan rasa kesedaran. Dah faham? Jadi Allah gelar orang yang tadabbur ni lah ulul albab. Orang yang tadabbur ni lah ulul albab. Ulul albab saja yang dapat apa? Tazkirah daripada Quran. Jalan nak dapat sebenar-benar tazkirah Quran, apa jalan dia? Tadabbur. Okey, ni satu ayat. Ni buat. Kalau kita tak tadabbur. Okey, sekarang ni soalan dia. Sekarang ni dah tahu ayat ni, tugas kita dengan Quran sekarang nampak tak apa kena buat? Tadabbur ayat dia. Apa itu langkah tadabbur? Saya bagi 4 langkah tadabbur, cuba tulis. Ni ringkas je ni. Apa tadabbur nak bagi mudah? Tadabbur je dah saya faham ustaz. Tadabbur ni daripada perkataan apa? Tadabbur daripada perkataan dabara. Dubur tu maknanya asal daripada dubur. Asal daripada dubur. Tak apa, kita bantu. Tak payah. Belakang. Daripada perkataan ni tadabbur. Tadabbur ni dari perkataan asal dia dabara. Dabara duburan. Dubur ni maknanya apa? Hujung. Hujung. Penghujung. Maksudnya apa? Quran ni ada awal dan hujung. Jadi sampai dapat apa ni? Hujung ni apa? Kita selalu kata kesimpulan. Kita belajar tu benda tu sampai dapat conclusion dia apa. Kita kat sekolah ada tak macam tu? Ada kan? Cikgu tu dah ada syllabus dah sampai habis bab ni. Sampai murid-murid dapat akhirnya buat apa kesimpulan? Ada exam. Betul? Itu belajar untuk dapat apa? Nanti dapat cari makan lah kat dunia kan. Okeylah, alhamdulillah dapat hidup. Kalau lah tak dapat, dia fail yang tu. Akibat dia buruk sangat tak? Kalau dia gagal lah kan, buruk tak akibat dia? Buruk tu buruklah pada pandangan sebahagian orang kan. Tapi hakikatnya ada tak sahabat Nabi yang lebih buruk lagi daripada tu? Sumayyah kan?
Sumayyah, tahu Sumayyah? Syahidah pertama. Dia tu seorang apa? Hamba siapa? Abu Jahal kan? Tak silap saya. Dan bila dia ikut siapa? Dia ikut ajaran Nabi, dia masuk Islam kan? Dan dia ketahui, akhirnya hidup dia apa jadi? Dia seksa lagi pula. Kemudian akhirnya dia ditusuk daripada bawah ni dengan lembing sampai dia mati. Kalau kita tengok macam tu, hidup dia jauh lebih buruk daripada kita hari ni kan? Tapi apa Nabi kata kat dia? Nabi nampak dia, Nabi tak boleh bertolong dia. Sebab masa tu Islam tengah lemah kan? Nabi beritahu kat keluarga dia, anak dia depan mata dia, anak dia tengok. Nabi kata apa? Sabron ala Yasir. Sabar je keluarga Yasir, sabar. Fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya janji kamu syurga. Tak ada masalah. Ada tak nikmat dunia dia dapat rasa-rasa? Tak ada pun. Kan? Tapi dia rugi tak? Tak, dia tak sempat dapat nikmat. Dia rugi tak? Tak, dia dapat nikmat yang penuh kat mana? Kita pula berapa banyak nikmat dunia dapat? Tapi iman kita macam mana? Dia silap kat akhirat kakak kita macam mana? Kita bimbang kita sengsara pula. Terbalik kan? Jadi Sumayyah masa dia kena tu, berapa banyak wahyu dah turun? Dia kena tahun ke berapa? Awal, masa tu dekat Mekah. Baru tahun pertama, kedua, 5 kot. Ketiga macam tu. Baru lagi lah kan? Maknanya wahyu kakak sempat turun sampai surah apa? Surah-surah Makkiyah je. Surah Baqarah pun tak turun lagi. Surah Baqarah pun tak turun lagi. Tapi adakah alasan saya belum khatam lagi, tak habis turun lagi, saya tak mampu nak beriman? Ada tak? Tak. Dengan sikit ayat, dia boleh beriman dan iman dia tu kuat masuk syurga. Kita berapa banyak ayat dah baca? Habis kata Quran nak baca. Berapa banyak dah? Iman tak kuat. Kenapa iman tak kuat? Tak menghayati dia. Nampak tak? Perlu ke sampai banyak-banyak baru sampai penghayatan? Ke sebenarnya cukup satu ayat? Sebab tu kata Imam Qurtubi kata apa? Kamu baca satu ayat, kamu tadabbur dia, lebih baik daripada kamu khatam beribu-ribu kali. Faham? Kenapa? Tak dapat apa-apa nilai. Jadi itu yang kita nak. Sebab tu tadabbur ni penting. Allah suruh tadabbur. Dan Allah cela orang yang tak tadabbur ni. Ni kita nak masuk ayat tu pula ni sekarang. Kita nak masuk ayat tu pula. Okey. Jadi buat kita baca satu ayat ya. Jadi tadabbur ni, langkah-langkah tadabbur pertama, satu, baca wajib. Sebab tu saya kalau boleh semua lepas ni kelas ni saya nak ada Quran terjemahan. Sama-sama kita apa orang kata? Bebankan diri kita lah buka Quran kan. Oh, seronok sama-sama. Ini pahala ni, tak ada satu pun yang rugi Quran ni. Tijaratan lan tabur. Kita boleh lama-lamakan ni kan. Sop lepas satu kan. Dapat pahala tak kakak? Belum tentu lagi, tentang lagi banyak dosa. Tapi Quran ni kita tengok je, baca je pun dapat. Tapi kenapa kita tak nak tengok, buka, susah payah? Seronoknya pahala tu. Sebab tu saya syorkan depan ni apa? Kalau boleh semua ada kitab masing-masing ke Quran yang ada terjemahan, buka sama-sama. Tak apa. Kalau tak ada pun mesti macam tu lah. Betul. Okey. Jadi pertama syarat dia, kita kena baca. Langkah nak tadabbur. Sekarang ni semua dah rasa kan, dah tahu kan? Penting tak tadabbur Quran? Berazam tak nak hidup dengan tadabbur Quran ni? Ya, kena azam dah. Jadi apa langkah kita? Pertama, kita kena baca sama-sama. Cukup tak baca dah? Oh, rupanya tadabbur tadi, bila kita dah faham tadabbur ni, cukup tak sekadar baca? Tak cukup rupanya kan? Jadi yang kedua, fahami makna apa? Makna ayat. Fahami makna kalimah tu atau ayat. Jadi tak apa, kita akan terangkan. Yang ketiga, cari ibrah ataupun pengajaran dia. Sebab tu saya, macam mana jalan nak cari pengajaran? Antaranya, tanya soalan. So, saya banyak soalan tadi. Banyak kan? Berapa banyak soalan dah kalau kira? Banyak, tak terjawab semuanya. Kan? Cari ibrah. Dan yang ketiga,
Yang keempat, Jawab soalan. apa dia? Ini maqasid dia, iaitu apa tindakan seterusnya. Tindakan yang kita buat. Apa perubahan kita lepas ni? Mudah-mudahan kita sedar, oh saya dah berubah dalam bab ni. Saya dah tak boleh dah main-main dah. Inilah kesan tadabbur. Inilah tadabbur. Okey? Dan ini semua, tadabbur ni dia tempat dia kat mana? Kesan perubahan ni berlaku kat mana? Bermula daripada hati. Jadi sebab tu kalau siapa yang tak tadabbur Quran, memang dia sedang membiarkan hati dia berada dalam penyakit. Hati dia dikunci oleh Allah. Cuba buka surah satu lagi ya. Ni 38 29. Sekarang buka surah 47 ayat 24. Saya bagi 2 ayat je malam ni ya. Saya tak boleh nak bagi banyak-banyak sebab tak ramai yang ni. Tak apa. Surah 47 surah Muhammad ayat 24. Satu lagi tadabbur. Ini akibat daripada tak tadabbur. Allah nak bagi tahu ayat ni. Ayat ni ada maksud celaan. Ayat 24 surah Muhammad, muka surat 509. Cuba? Muka surat 509 saya tulis ayat. Okey, ni dah dapat Ini langkah tadabbur 1 2 3 4. Okey. Surah Muhammad ayat 24 Baca dulu Boleh kan baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Okey, jadi ayat dia mula dengan afala. Okey, ada tak perkataan tadabbur kat situ? Jumpa dah? Afala ya tadabbaruna. Ya tadabbaruna Al-Quran. Jelas ni. Al-Quran. Siapa tanya ke kita sekarang? Allah tanya. Kenapa Allah tanya? Soalan lagi. Cikgu kalau ajar tak sah tak kalau guru tu tak pernah tanya murid dia? Boleh ada tak sekolah macam tu? Cikgu jangan tanya kena ugut kan. Cikgu nak ajar kami, ajar je, jangan tanya kami. Boleh tu? Itu bukan mengajar nama dia. Kan? Itu bukan proses pembelajaran. Pedagogi itu tak betul. Jadi memang wajib tanya. Sebab tu kata ulama, as-su'alu miftahul ilm. Pertanyaan itulah kunci ilmu. Pertanyaan kunci ilmu. Tengok Allah tanya. Jadi bila Allah tanya, okey, bila mak dia tanya anak dia. Anak dia kan mak dia tanya anak dia bawa balik. Dah makan ke? Sebagai anak yang menghormati ibu, apa anak dia buat? Respon ke buat dek je? Anak dia respon, belum. Contohnya kan? Betul Bila Allah tanya, sebagai hamba yang mengagungkan pencipta, hamba dia sepatutnya respon. Fahamlah soalan tu. Tapi malahnya hamba-hamba ni, dia tak pernah pun baca pun soalan Allah ni. Banyak tak soalan dalam Quran? Banyak, tapi hamba-hamba tak baca. Bayangkan ibu bagi mesej panjang berjela kat anak dia sibuk dengan kawan. Tengok mesej keluar pek, ibu tak buka mesej tu, buat dek je. Campak tepi. Anak ni anak apa? Tapi ibu baru. Anak apa? Anak derhaka kan? Mak dia mesej lagi, pek, notification lagi, kali kedua. Buka pun tak tahu ini ibu dia. Sebab apa? Nanti ganggulah nak kena jawab. Tak tepi kan? Tak nak tengok pun. Kan? Kita kata anak ni anak apa? Durhaka, ya. Betul. Berapa lama dah pertanyaan Allah ni dalam Quran, Allah tanya kat kita. Bahkan mungkin ada yang kita langsung tak baca pun. Dan tak tahu pun apa persoalan dia.
Dan rasa tak bersalah pun tak tahu soalan-soalan tu. Agak-agak macam mana? Parah juga tu. Hamba apa nama dia kalau macam tu? Kita bimbang termasuk hamba neraka pula. Jadi sebab itu Allah tanya sebab Allah sayang kita. Ibu dia tanya anak dia sebab ambil berat, dah makan belum? Allah tanya hamba dia. Sebab apa ni? Ambil berat. Tengok apa yang Allah nak ambil berat kita. Allah tanya, apa? Apakah? Ataupun mengapakah? Fala yatadabbaruna Quran. Jadi apakah apa ni? Jadi kat sini saya buat soalan sebenarnya. Bila jumpa macam ni dalam Quran, fala ni, dia ada satu benda rahsia kat sini. Ada muqaddar kat sini. Disebut muqaddar. Muqaddar ni maknanya satu ayat persoalan yang kita jawab sendiri. Kita sendiri kena jawab masing-masing semua ni. Jadi Allah tanya siapa? Allah tanya saya. Apa masalah kamu wahai hamba-Ku yang bernama sekian-sekian, saya contohnya. Kan? Yang menghalang kamu, lepas tu fa ni apa dia? Lalu, jawapan dia. Lalu menyebabkan tidak mereka mentadabbur Al-Quran sampai mereka tak sempat nak tadabbur Quran. Faham? Jadi Allah tanya sini, kita sini masing-masing. Jadi sekarang ayat ni baca, tanya kat diri masing-masing. Apa masalah saya? Apa masalah mereka? Apa masalah setiap mereka ni seorang-seorang? Apa halangan mereka? Lalu tidak mereka mahu mentadabbur Al-Quran? Apa masalah kita? Tak boleh nak tadabbur ni kenapa? Baik. Jadi macam-macam masalah. Ada orang masalah apa? Dia kata, saya sibuk cari duit. Sibuk cari makan. Lagi apa lagi? Macam-macam lagi. Kan? Jadi, kesibukan tadi tu, lalu mereka tak mahu tadabbur Quran. Terhalang daripada tadabbur Quran. Sebenarnya, ini ke masalah dia? Ini masalah. Allah ni maknanya, dia tersilap bagi masa kat kita. Allah silap bagi masa. Masa yang kau bagi kat kami tak cukup, ya Allah. Sebab tu kami tak sempat tadabbur. Sepatutnya kau bagi kami masa lebih lagi. Ya ke? Macam tu ke? Jadi Allah tanya sekarang ni. Apa jawapan kita? Jadi sebenarnya bila kita faham macam ni, kita rasa ini sebenarnya Allah nak tegur kita. Allah nak tegur kita. Sebab tu Allah kata sebenarnya apa masalah? Bukan. Ini hanya alasan. Sibuk ni semua alasan. Semua alasan. Sebenarnya apa Allah kata? Ala qulubin akfaluha. Ni satu bentuk ancaman celaan Allah kepada orang ni. Tak, mereka tu ini semua alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya banyak masa. Kamu boleh tengok masyarakat lama-lama. Kamu boleh tengok drama lama-lama. Kamu boleh apa lagi? Pergi piknik jauh-jauh boleh pula pergi kan. Macam-macam lagi. Semua boleh. Pergi mancing lama-lama boleh. Tapi tiba-tiba tadabbur tak boleh. Sebenarnya ini semua alasan je. Sebenarnya apa Allah kata? Ala qulubin akfaluha. Atau sebenarnya hati kamu ni dah terkunci daripada nak terima hidayah aku ni. Na'udzubillah. Faham? Penting tak tadabbur ni? Penting. Penting ya. Betulnya jadi silibus utama ni. Kan? Itulah sedikit sebanyak pencerahan saya kepada maksud ni, tadabbur ni dalam Quran. 2 ayat yang kita keluarkan, surah berapa? 38 ayat 29 dan surah 47 ayat 24. Jadi Allah tanya hamba dia sebab apa? Sebab Allah sayang dia. Ibu tanya, kenapa tak nak makan? Kan? Ibu dah masak sedap dah ni, dah beli makan. Kenapa tak nak makan? Mungkin anak dia tak sihat ataupun anak dia dah makan tadi dah. Allah tanya kita, kenapa tak nak makan makanan yang hebat ni? Apa ni? Makanan rohani ni yang dari Quran dengan cara tadabbur ni. Cara kita nak hayati Quran tadabbur. Kenapa tak nak buat ni? Atau sebenarnya apa? Sebenarnya hati kamu sedang sakit ke? Orang tu tak selera makan mungkin sebab apa dia? Dia sakit. Kalau tidak dia selera je. Kita rupanya tak selera nak tadabbur Quran sebab apa rupanya? Hati sakit.
Nampak macam sihat, tak sadar. Tapi hati ada masalah. Yang kedua, mungkin sebab apa? Satu, hati sakit. Kemungkinan. Ataupun satu lagi, tadi dia tak makan sebab dia tak ada selera makan sebab sakit. Ataupun tadi dia dah makan dengan kawan dekat luar. Kan? Sampaikan mak dia masak sedap pun dia dah tak nak makan dah. Dah kenyang sangat, terlebih makan. Kita juga mungkin terlebih makan apa? Terlebih makan juga, tengok macam-macam masuk dalam kita punya minda kita kan. Dengan lagunya, dengan dramanya, dengan macam-macam semua. Akhirnya apa dia? Nak masuk ke Quran ni. Dah hiburan dah banyak sangat dalam jiwa. Nak masuk ke ayat Allah yang berat-berat ni? Ni Quran cerita perjuangan. Kamu suka dengan hiburan. Bolehkah masuk? Mana mungkin? Berlawan. Mungkin sebab itu. Itulah maksud hati terkunci. Jadi jalan nak buka balik kunci-kunci yang banyak belenggu hati kita, apa jalan dia? Tadabburlah Quran. Tadabburlah Quran. Hati terkunci ni dia macam kanser. Perasan tak? Dah stage berapa? Tak. Sakit tadi tak makan, sakit perut rasa. Nampak kan? Sakit sini cera nampak. Yang ni bila nampak? Kerugian tu bila dia rasakan? Kanser bila? Bila dah tak boleh buat apa. Kita bila perasan ni? Sampai masuk kubur baru tahu rupanya kita sedang rugikan diri. Sudah terlambat. Jangan biarkan. Selagi kita masih hidup, usahakan. Boleh? InsyaAllah. Inilah sedikit sebanyak tadabbur kita. Saya nak masuk nanti next. A'udzubillah. Kita mula dengan perkataan. Sebelum nak baca Quran, mula dengan apa? A'udzubillah. Lepas tu mula dengan Bismillah. Kenapa kita sebut ta'awuz dulu sebelum baca Quran? Ada tak dalil dia? Ada dalam Quran. Nanti kita terangkan kemudian. Bila tu? Sebulan lagi. Syawal kan? Tak apalah. Ini yang kita ada masa kan. Ada kuliah-kuliah lain juga kan. Mungkinlah kita sebulan sekali. Ya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesedaran kita tu pun cukuplah besar di sisi Allah lah. Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. InsyaAllah Allah tahu. Ini sebenarnya kita nak buat. Kalau lah dia muda lagi, dia dah buat dahsyat dah. Tapi apakan daya, Allah tahu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita lah. Kealpaan kita dulu tu Allah ampunkan. Dan kita berazam sekarang ni. Untuk terus sama-sama dengan Quran ni. Mulazamah dia, tadabbur dia. InsyaAllah. Okay. Itu sajalah untuk malam ni. Ada soalan ke? Tak ada Ya. Jadi pesanan saya itulah. Dia seronok bila ada macam Haji ada nota kan. Mesti ada nota lagi hebat lah. Ada nota ataupun ada apa? Quran sendiri ke. Boleh take note macam tu je. InsyaAllah. Kita cuba. Jadi tadabbur ni dia santai-santai ke serius? Belajar Quran serius ke santai? Nak kata santai? Serius. Tapi dalam keadaan tak payah pakai baju sekolah. Kan? Bukan. Tapi serius pembelajaran dia. Sebab tu Quran ni dia memang serius. Dia lebih serius daripada kita belajar hafal sipir dulu. Daripada kita belajar kat sekolah dulu serius sebab nak lulus SPM kan. Ini jauh lebih serius daripada tu. Sebab tu kita kena ada ABM. Alat bantuan mengajar. Hari ni zaman sekarang, kan kadang-kadang benda-benda remeh je hari ni. Little kan, budak-budak kecil tadika pun ada graduasi tu kan. Hari ni kan. Sekecil-kecil ilmu pun belum tentu jadi apa lagi. Tapi dia punya persediaan dia, ABM dia, alat bantuan dia mahal-mahal tu. Sanggup keluar modal untuk dapat benda macam tu je. Tiba-tiba belajar ni untuk perjalanan jauh di akhirat, ini bekalan lepas mati, santai-santai je pula dah. Tak ada apa benda pun nak dengar je. Macam tu kan kita dengan Quran? Benda lain kita belajar serius. Ni nak bisnes kan? Cuba tengok orang yang pergi kursus bisnes bayar mahal-mahal tu. Apa dia? Semua dia guna habis-habis ni. Untuk dapat cari duit kaya nanti kan? Rupanya dia nampak bestnya benda tu. Tiba-tiba ni nak masuk syurga ni, nak selamat daripada azab. Tak apa, duduk je, dengar. Ini satu yang pelik. Ini satu yang kadang-kadang pelik. Tak, bukan kat sini lah. Sini semua masya-Allah. Faham Itulah yang saya nak. Kita serius sikit, insya-Allah. Boleh. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampunkan segala kekurangan kita dan Allah sampaikan kita pada bulan Quran ni turun kan, bulan Ramadan, dan ini mungkin
menjadi satu startup kita untuk semangat dengan Quran nanti bulan Ramadan. Jadi buat masa ni baca Quran lepas ni tengok mana-mana dia sikit. Belik-belik lah. InsyaAllah. Baik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.